Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera semua pelajar-pelajar fizik kelas 3/5. Okey, baik, untuk kelas hari ni kita buat tajuk satu-satu. So macam biasa, buka dalam grup awak ni. Dalam ni saya sertakan buku teks Anyflip ni, mudah. Okey, boleh rujuk sini. Okey, fizik 5 ni buku baru lah ni. Depan ni nak baca. Okey, hari ni kita akan baca tajuk ni, daya paduan. Okey, baik. Okey. So untuk tajuk ni, kita masuk daya dan gerakan. Sebelum tu kita ulang balik apa maksud daya. Daya adalah tolakan atau tarikan. Push or pull. Okey, beres. Tu ulang kajilah. So tajuk kita untuk hari ni ialah daya paduan. Apa maksud daya paduan? Okey, daya paduan. Daya tadi bila tolak atau tarik. Kalau kita contoh kat sini, dua orang tarik tali. So dia menggunakan daya ke sini, daya ke sini pada satu tali. So apa kesan dia? So kita tengok apa maksud daya paduan. Baik, kita tengok masuk sebelah. Okey, di sini ada definisi dia. Definisi daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah vektor dua atau lebih daya yang bertindak atas satu objek. Ataupun awak boleh salin ayat saya ni. Daya paduan ialah hasil tambah dua atau lebih daya yang bertindak pada suatu objek menghasilkan suatu daya bersih. Okay, baik. Contoh di kat sini. Okay, ini situasi 1, 2, 3 ni boleh tengok lah. Okay, situasi 1 ni FA, FB. FA, FB sama. So bila sama, daya paduan adalah sifar. Okay, kat sini kita tengok garisan dia sama panjang. Dan di sini kalau kita perhatikan, garisan FB ni lebih panjang daripada FA. Makanya FA ni lebih besar nilai dia. So bila lebih besar, maksudnya dia akan, contoh nombor, kat sini 5, di sini 2 Newton. So FB lebih besar. Bila FB lebih besar, lebih kuat, so dia akan tarik ke sini lah. Ni yang panggil daya bersih dia. Berapa nilai dia? Hasil tambah, hasil tolak. Kalau 5 ke kanan, kalau ke kiri ni kita ambil negatif, tambah 2, negatif 2 tambah 5 jadi jadinya 3. So ini dipanggil daya paduan. Hasil tambah 2 ataupun lebih daya yang bertindak pada satu objek menghasilkan satu daya bersih. Itu panggil daya paduan. Contoh 3, contoh kita ambil tarik satu lagi tarik ke atas. Okey, so 1, 2, 3. So ke mana objek ni akan bergerak? Ni terbalik ni pula. So yang ni bergerak ke sini, maksudnya kalau kita tengok garisan ni FA lebih panjang daripada FB, maksudnya FA ni lebih besar. Kita ambil contoh 5 Newton kat sini, sini 2 Newton. So apa maksudnya? Kalau ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif, dia akan jadi apa ni? Negatif 5 tambah 2. Jadi negatif 3 Newton. Sebab tu dia bergerak ke arah kiri. Okay, baik, settle berkenaan dengan contoh daya paduan tu lah. Abaikan mesej. Okey, baik. So macam mana nak tentukan daya paduan ni? Okey, nak tentukan daya paduan ni ada beberapa kaedah dan ada beberapa situasi. Yang pertama kita tengok kalau dua objek bergerak dalam arah yang sama. Contoh contoh ini kereta kotak. Seorang tarik ke sini, seorang tolak ke sini. So dua-dua arah ke sana. Macam tarik tali tadi, satu sana, satu sini. Berbeza. Ni situasi tarik tali. Situasi pertama ni macam ni. Kalau macam ni, contoh dia. Okay, baik. So apa perlu kita buat? Hanya perlu tambah lah, sebab dia arah yang sama. Hasil tambah 2 atau lebih daya. So ni kalau dua-dua ke kanan, dua-dua positif, 8 tambah 6 jadi 14. So kalau kita buat garisan pun 8 tambah 6. Dia akan jadi tambah sama panjang garisan tadi. Okay, baik. Situasi kedua ialah daya bertindak arah yang bertentangan. Ni macam tarik tali tadi lah. So kalau kat sini tengok 8, 6. Kita ambil andaikan 8 ini negatif sebab dia bergerak ke arah kiri. Negatif 8 tambah 6. Negatif 8 tambah 6 kita akan dapat negatif 2 Newton lah. Ni negatif 2 Newton, dia bergerak ke kiri. Okey, baik. Settle dua perkara. Iaitu bila dia bergerak dalam arah yang sama, kita tambah saja. Kalau kata dia bergerak ke kiri. Kiri. 8, 6. Negatif jadi negatif 14 Newton kiri.
Negatif ni menandakan arah. Sebabnya daya ni ialah skala apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Vektor. Dia mesti ada magnitude dan arah. Okey, so tu situasi 1, situasi 2. Okey, baik. Masuk kepada situasi 3. Okey, yang ni jarang jumpa, tapi kita belajarlah. Kita akan belajar di talima lah. Okay, iaitu situasi 3 ni, dia arah dia bersudut. Cumanya kat sini mudah dia. Sudut dia ialah sudut serenjang 90 darjah. Kita apa, jangan risau. Kaedah dia ni mudah je. Kita boleh gunakan kaedah yang ni. Okay, kaedah teorem Pythagoras. Okay, sebabnya sudut tegak kan. So awak boleh. Okay, satu lagi. Kita buat macam ni lah. Cara buat ni. 8, 6. Okay, kenapa kat sini 6 ni duduk sini. Lepas tu dia pindah sini. Sebab apa? Okey, baik. Macam ni. Dia nak dapatkan suatu arah yang sama. Kalau ni tak arah berbeza ni. Awak andaikan je lah. So, duduk sini satu. So, barulah kita boleh buat teorem Pythagoras. Sebab kita nak tengok arah daya tu bergerak ke mana. Logiknya kalau kita seorang tarik sini, seorang tarik sini, dia gerak ke sana lah kan. Tak boleh lagi sini ke sana. Okey. So, buat perkiraan teorem Pythagoras. 6 kuasa 2, 8 kuasa 2, punca kuasa 2, kita akan dapat 10. So, nilai F ini adalah 10 Newton. Okey, baik ni. Sudut dia berapa? Sudut dia, okay, kita boleh tengok kat sini kiraan dia. Kita gunakan, masih lagi teorem, kita gunakan tangent. Sebab apa tangent? Sebab kita ada sebelah dengan setentang. So, ingat lagi formula tu kan. Tangent sebelah per setentang. Setentang per sebelah. Baik, terbalik. So, masukkan dalam kiraan formula, kita akan dapat sudut dia 36.9. Sekiranya dia tanya sudut. Kalau dia tak tanya sudut, ini je lah. Menentukan nilai daya menggunakan teorem Pythagoras. Okey, baik. Itu yang ketiga. Sekiranya dia berserenjang. Okey, situasi yang keempat. Kita tengok. Buka sebelah. Yang keempat ni, ni lain sikit je. Jangan risau. Nampak je lain. Iaitu tidak serenjang. Apa maksud dia? Apa maksud dia ialah dia tidak bersudut 90 darjah. Dia jadi macam ni. Dia ada nilai theta. Berapa nilai dia lah. Okey, baik. So, dalam situasi sebenar, kehidupan sebenar banyak macam ni lah. Contoh orang tarik tali, tarik objek dan sebagainya lah. Okey, baik. So, dia ada dua kaedah. Yang pertama, kaedah segitiga daya. Yang kedua, kaedah segi empat selari. Okey, baik. So, mana kaedah nak guna ni? Kedua-duanya boleh. Boleh rujuk kat sini. Ni sama juga boleh. Menggunakan garisan. Dan garisan ni mesti guna skala. Contoh, kalau kata ini 6, 8 Newton. So, kita guna skala 1 cm 2 Newton. Maksudnya kalau ni 6 cm 2 Newton, 6 bagi 2 dapat 3. So, garisan ini sama dengan 3 cm. Garisan ini sama dengan 4 cm. Okey, so kita guna skala lah. Baru kita akan dapat nilai yang betul lah. Okey, baik. Sama juga macam tadi. Kita pindahkan ni ke sini. Pindah sini. Ni. Pindah daripada sini ke sini. Okey, baik. Dan kita sambung garisan tu. Dia akan dapat nilai lah. Macam nak tahu nilai ni? Pakai baris. Ukur dari sini sampai sini berapa cm. So, tukarkan balik ke dalam nilai daya lah, Newton. Itu kaedah segitiga. Kaedah segi empat selari ni, okay, baik. Gunakan dia pakai geometri, set geometri lah. Buat garisan bersudut ni. Sama, hasil dia akan sama. So, awak boleh imbas kat sini untuk dapatkan kaedah segitiga daya. Okey, baik. Okey, untuk itu saja kelas hari ini. Kita akan jumpa seterusnya. Daya paduan pada objek dalam keadaan bergerak. Yang tadi hampir semuanya ialah dalam keadaan pegun. Okey, baik. So, tugasan awak hanyalah buat nota.
dan salin tugasan-tugasan yang ada lah. Yang tadi tu, yang ni, cuba kaedah ni. Okey, baik. So, mostly hari ni kita buat nota saja tentang daya paduan. Ringkasan balik ulangan, daya paduan ialah hasil tambah dua atau lebih daya pada suatu objek menghasilkan suatu daya bersih. Suatu daya bersih itu dipanggil daya paduan. Okey, baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.